wa badalahum sayi'atu ma kasabu, dan jelas kepada mereka sayi'atu, itu kejahatan-kejahatan, ma kasabu, apa yang mereka usahakan. Nampak dia punya kejahatan-kejahatan mereka tu, yang mereka dapat di dunia. Semua baik, semua nampak macam mereka ni buat baik. Di akhirat barulah nampak kejahatan-kejahatan. Ada juga orang-orang orang-orang yang nampak baik di dunia ni, nanti di akhirat baru nampak dia punya keburukan dia. Nampak ustaz, nampak ustaz, nampak syekh, nampak gini, nampak ini, semua nampak yang baik, tapi di akhirat baru nampak dia punya kejahatan dia, kejahatan mereka. Orang-orang yang kita kata tidak berpegang kepada akidah atau agama tauhid, itu mereka orang musyrik. Sama ada mereka orang musyrik apa, mereka ni di dunia ni dianggap orang yang baik sekali, orang yang baik sekali. Mereka dianggap orang-orang yang baik. Maka di akhirat barulah mereka nampak baru muncul atau nyata kejahatan yang mereka lakukan. Sebenarnya dia ingat benda tu. Bayangkan benda syirik ini dia boleh tukar menjadi taqarrub ila Allah. Benda yang paling syirik sekali dia jadikan benda tu adalah taqarrub, suatu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai macam gitu. Orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy bila dikatakan kepada mereka, kenapa ambil berhala ni sebagai perantaraan, sembah dia Allah, tak payah ambil berhala ni sebagai orang tengah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka ni melainkan liyuqarrib taqarrub lah, untuk kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zulfa, sedekat-dekatnya. Tengok macamnya. Padahal buat perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi rasa itu perkara yang paling taqarrub kepada Allah. Banyak benda-benda. Kalau kita tengok ajaran-ajaran sesat ni, tuan-tuan boleh download atau boleh tengok YouTube Ustaz Ikram, Ikram. Dia ada banyaknya ajaran sesat, pelik-pelik ajaran sesat ni, tuan-tuan. Agama satu dunia punya agama ni pelik-pelik sangat. Tapi ada yang lagi pelik, ada pula pengikut dia. Agama tu dah pelik, agama bertelanjang pun ada juga. Pengikut dia tak pakai pakaian. Saya pergi ke Vietnam, agama yang Tuhan dia pokok kelapa pun ada juga. Coconutnya religion. Ini bukan orang bodoh, tuan-tuan. Ini yang asaskan coconut religion ini, dia belajar di France. Dia ada master degree daripada France. Balik, ini bukan orang bodoh, bukan orang kampung tau. Saya sampai terkejut. Ada pulau dia. Ini pulau dia, ni pengikut dia. Pengikut dia ramai pula. Ada juga pengikut. Jadi apa agama ni? Dia makan minum semua air kelapa je. Makan kelapa, dia tak makan benda-benda lain. Kelapa je, hari-hari kelapa je makan. Bayangkan. Yang lebih pelik, ada pengikut juga. Ada pengikut. Jadi ajaran-ajaran pelik ni banyak. Dalam agama Islam kita cakap ajaran sesat yang pelik-pelik banyak, tuan-tuan. Yang solat, ini kawan saya punya bapak, tuan-tuan. Solat membelakangkan kiblat. Solat ni, dia solat ni membelakangkan kiblat. Dia punya pengikut-pengikutnya cukup bersungguh, bersahabat semua. Di Singapura lah, kalau tuan-tuan depan Arab Street tu ada money changer tu, itu salah seorang daripada pengikut dia. Ini kawan saya beritahu saya, bila bapak dia nak jadi saksi di waktu kahwin bagi kita lagi, ini confirm sesat betul. Dari dulu dia punya sembahyang macam gitu. Solat macam solat macam kita, semua sama je. Cuma dia tak nak menghadap kiblat, dia nak membelakangkan kiblat. Ada juga pengikut. Apa ajaran membelakangkan kiblat ni gini di belakang? Kau ingat Baitul Maqdis ke apa? Masih belum tukar kiblat ke apa? Menghadap ke apa? Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Ada juga pengikut-pengikut dia, pengikut sesat. Ada satu kalau kita nak cakap dia ni acting dengan
Piramli tuan-tuan, dalam filem Piramli, saya tak sebut dia aktor dengan Piramli, cerita kelakar. Tapi dia pengikut sesat ni lagi satu. Pengikut sesat ni apa ni satu grup dia asal grup ni semua dia Malaysia lah, dia pergi Singapura. Tak Singapura tuan-tuan. Dia makcik-makcik ni semua bercium tau. Dia bersalaman lelaki antara perempuan. Tempat hospital kalau dia datang, ni macam kita lah. Kalau kita salam laki-laki, perempuan-perempuan ini antara lelaki dengan perempuan semua salam-salam. Lagi bercium pula tu. Ada juga pengikut dia gini. Ada seorang dia, aktor dia dalam cerita Piramli itu. Ada abang saya dekat itu je, aktor dia. Dia juga ada juga ajaran-ajaran sesat. Jadi itulah di hari akhirat barulah mereka melihat kejahatan apa yang mereka usahakan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejekkan. Mereka ejek bila cakap tentang azab aja, mereka ejek-ejekkan, main-main lah, main-main dengan azab, main-main dengan Allah, dengan ayat-ayat dia, dengan agama Islam, dengan Nabi, maka murtad. Main-main. Dan kita tengok anak-anak muda ni dia suka main-main. Dia suka main-main. Kalau di Singapura tu, dia ada website dia ada blog apa dia ada. Dia maki ayat Quran tu. Ini semua budak-budak madrasah ni semua. Bukan semua lah. Mereka background mereka ni adalah budak-budak belajar Arab daripada belajar 1 sampai secondary. Budak-budak madrasah lah kita panggil. Maki ayat-ayat Quran. Memang bermain-mainkan ayat-ayat Quran. Ini biasa je tuan-tuan. Mereka bermain-main, dia tak tahu yang bahawa hukum dia adalah murtad. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziru fala ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan ayat Allah, dengan Allah, dengan ayat-ayat dia, dengan rasulnya kamu bergurau senda, kamu ejek, kamu main-main. Fala ta'tadiru, jangan kamu beri alasan, pada kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Main-main aja kafir. Kadang kita orang-orang surau, orang-orang masjid pun main-main juga, ketawa-tawa kan. Kau ni umur berapa? 20 tahun, 25 tahun, carilah janda 40 tahun. Oh, semua gelap-gelap. Apasal gelap? Kenapa gelap? Kerana Rasulullah kahwin 40 tahun itu sunnah Rasulullah SAW. Oh, kamu gelap-gelap kan? Betul-betul kan? Tengok kan? Kadang dia gelap-gelap, tak ada benda nak gelap, nak ejek, nak ketawa-ketawa, nak buat itu dalam bab agama. Dalam bab agama. Kalau nak buat joke ke, nak buat kelakar-kelakar semua, cari topik yang lain. Jangan masuk bab agama. Takut-takut kita kena ayat itu tanpa kita sedar. Ejek dengan ayat, dengan apa, azab aja. Mereka ejek apa? Azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ejekkan. Atau mereka ejek Allah. Kata ulama banyak pendapat di sini. Ulama hukum orang yang ejek ayat Allah ni, orang yang ejek mempermain-mainkan, bergurau senda, hukum dia adalah murtad. Hukum dia adalah murtad. Satu perkara yang besar, orang main-main, orang rasa macam gurau. Dan orang-orang munafik bila ditanya, kenapa kamu apa ni, bila kata nama kunna nastahzi'u, kami gurau-gurau aja, kami main-main aja. Sebab itu Allah cakap, apakah dengan ayat Allah, dengan Allah, ayat-ayat dia, dengan Rasulnya kamu bergurau senda? Dia punya alasan apa? Kita gurau aja. Itu bukan serius, kita tak itu. Itulah ayat terturun kepada mereka, gurau senda. Kalau kita dah bergurau senda dengan sesuatu benda tu, kita tak hormat tak? Kalau orang gurau senda dengan kita tentang bapak kita, marah tak kita? Cakap bapak kita gini-gini, kita ketahukan bapak kita, marah tak? Dia tak hormat kan? Itu marah. Jadi macam gitu. Kalau orang tu dia betul-betul hormat, dia tak akan bergurau senda dengan bab agama, dengan perkara-perkara agama. Apalagi dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah SAW, dengan Allah sendiri, dia tak akan bergurau senda. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan perangai orang-orang kafir lah, ikut mereka, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di sini. Ada ulama cakap Allah jelaskan tentang perangai mereka lah.
perangai orang-orang kafir di ada lagi satu sudut daripada perangai mereka. Tapi ada juga ulama kata bukan ini semua manusia. Insan ini ayat-ayat yang akan kita baca ni dia terkena kepada semua manusia, bukan hanya orang-orang kafir, termasuk kita juga. Insan ini secara lil jins, alif lam di sini adalah lil jins, itu segala jenis manusia, bukan yang kafir saja. Jadi ada dua pendapat. Saya cenderunglah ayat ini adalah untuk semua jenis manusia. Jadi kalau kena kita bila ada ayat Quran beritahu tentang tabiat manusia, perangai manusia, perilaku manusia, kita perilaku manusia itu ada pada diri kita. Jangan bila baca Quran self denial lah. Aku tak ada, bukan aku, ini semua orang-orang, bukan aku. Tak, kita cakap ini aku, ni perangai aku ni. Kita letak diri kita buat macam gitu. Jangan starting aja baca Al-Quran, aku dah baik, aku dah alim, aku suci daripada dosa, aku tak ada apa-apa. Ini semua ayat untuk orang lain semua. Jangan buat macam gitu. Memang kita tak akan dapat petunjuk daripada Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, bila Allah kata insan, macam contoh, wal asri innal insana lafi khusr, letak diri tu, aku rugi betul lah. Buat banyak perkara yang rugi, Allah tegur aku ni rugi. Jangan, ni insan yang lain, orang semua rugi, aku tak rugi. Aku tak ada. Sejak bila nak belajar daripada Al-Quran? Tak belajar apa-apa lah. Tak belajar daripada kesilapan, kesalahan. Pasal baca Quran dia ingat dia dah betul semua. Itu style kita baca Al-Quran. Itu baca Al-Quran apa? Nak tadabbur je, nak beri pengajaran je, nak sedap-sedap telinga je. Bukan. Kita nak ubah diri kita. Kita nak ubah diri kita dengan membaca Al-Quran. Kalau kita ada niat itu, aku nak berubah. Kitab apa Ustaz nak baca untuk ubah diri? Al-Quran. Baca start dengan Al-Quran. Ambil pelajaran Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan perangai manusia ni, tabiat manusia. Fa idza massal insana durrun, apabila manusia disentuh oleh suatu dur ni diterjemah bahaya. Dur ni bukan bahaya. Mudarat kita kata. Satu mudarat. Sama ada kata ulama mudarat dari tubuh badan dia, penyakit, sakit, ataupun mudarat pada harta dia, miskin. Dua-dua satu yang buruk lah. Satu yang buruk, sama ada dia sakit, jatuh sakit. Bila kita jatuh sakit kan, satu yang buruk lah, menimpa kita musibah, jatuh buruk. Atau jatuh miskin. Dah okey, kena buang kerja, kena berhenti kerja, kena tak ada kerja, apa saja kilang tutup, tak ada kerja ini. Jadi dia kena dia bukan bahaya, dia kena mudarat. Maka apabila dia ditimpa mudarat, apa saja kita ditimpa mudarat, apa saja perkara yang kita cakap tidak diingini, maka da'ana, dia berdoa kepada kami. Dia berdoa kepada kami. Ini Allah tak cakap benda ni salah. Memanglah bila seorang itu ditimpa dengan satu mudarat, kita doa kepada Allah tak? Doa kepada Allah. Jadi orang ni bila dia ditimpa mudarat, penyakit apa, sakit terus berdoa. Sekarang kita tak doa. Sihat tak doa kan? Mata sihat ada doa tak? Doa untuk mata ada? Apa doa dia? Apa doa dia? Doa untuk mata. Apa ada sebut mata tak? Apa? Wallah, Allah afini fi badani, badan. Allah maafini fi sami wa fi ada basari ya? Ada. Allah maafini fi basari. Okey, betul dah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu senang dia mohon. Ini waktu dia kena. Waktu dia kena, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia kena ni. Nak cakap waktu dia kena. Orang beriman lain sikit. Syekh kita tengok, dia waktu dia senang dia doa, waktu dia susah makinlah dia berdoa. Yang orang ni waktu dia kena je dia berdoa. Kata-kata ulama di sini, wa idza masal insana durrun da'ana, dia berdoa kepada kami. Thumma idza khawalnahu, kemudian apabila kami khawalnahu, kami nikmatan, kami beri dia nikmat.
Nikmat tu apa? Afiat. Kami sihatkan dia. Daripada sakit tu kami sihatkan dia. Atau dia tadi fakir, bila dia fakir tu kami keluarkan dia, dapat kerja pula. Oh, dapat kerja, gaji besar pula. Betul. Tadi sakit, sihat, lepas tu dapat itu qala, dia berkata. Ini biasa kita akan cakap. Ini biasa kita cakap. Innama utituhu ala ilmin. Innama utitu, sesungguhnya hanyalah tuan, sesungguhnya hanyalah aku diberi ini ni, diberi tadi nikmat tu, aku diberi nikmat ini ala ilmin, disebabkan pengetahuan aku, ilmu aku, disebabkan ilmu aku. Jadi dia tak sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, kerana ilmu aku, kerana usaha aku. Ilmu aku kerana usaha aku. Bila kita cakap tuan-tuan, kita berjaya dalam satu majlis, kita anjurkan ini semua usaha tuan-tuan. Ini kerana kita punya usaha kita punya ilmu kita. Kita akan cakap macam itu. Bila macam-macam contohnya pelajar lah. Bila sebelum ambil exam betul-betul berdoa kepada Allah SWT. Bangun tahajud, doa kepada Allah SWT. Bila Allah SWT luluskan dia, paskan dia, dia cakap apa? Ini semua dengan kerana pandainya aku, kerana itu. Jadi inilah manusia ni. Manusia ni bila dia dapat nikmat tu je, dia lupa Allah SWT. Dia kata ini semua kerana ilmu aku. Ala ilmin ada dua tafsiran. Satu, ilmu aku, usaha aku. Lagi satu tafsiran, ini semua kerana ilmu yang Allah SWT beri. Dia cakaplah, ini adalah tafsir. Ini semua kerana ilmu yang Allah SWT beri kepada aku. Dia cakap Allah beri kepada aku dan aku usahakan, dan Allah ridha dengan usahaku. Semuanya dia cakap Allah ridha dengan aku, Allah suka dengan aku. Dia dengan sebab itulah dia beri ilmu tu. Kata aku berhak untuk mendapat ilmu ni. Ilmu ni aku berhak. Dia balik kepada diri dia. Dia berhak. Ini Allah tahu siapa yang Allah nak beri ilmu dia kepada, lalu Allah SWT beri kepada aku. Dua-dua tafsiran ini diterima oleh padahal. Satu dia tak sandarkan kepada Allah, dan satu dia sandarkan kepada Allah. Ilmu yang Allah berikan kepada aku kerana aku berhak, kerana aku layak. Kerana aku layak untuk mendapat ilmu ni. Allah SWT kemudian jelas cakap tidak benar apa yang dia katakan. Ini dia dapat nikmat itu kerana ilmu yang ada pada dirinya. Bal hiya fitnatun, bahkan dia adalah fitnah, ujian. Dia adalah ujian. Jadi apa yang kita tengok, nikmat ini, nikmat yang kita dapat ni sebenarnya, kalau betul, jadi Al-Quran datang tuan-tuan, dia beri kepada kita pengertian baru yang dulu ni kita tak faham. Dulu kita faham, kita ingat orang lain tak dapat nikmat, aku dapat nikmat. Orang lain tak ada kerja, aku ada kerja. Orang lain susah, aku kerja gaji besar, orang ni gaji kecil. Apa dia punya pengertian dia, apa dia punya maksud dia? Kita tak tahu. Kenapa orang ni dia sakit, dia pergi masjid, buat juga pergi masjid, tapi sakit, macam-macam sakit dia ada gini tau. Aku pula sihat ni semua. Kenapa? Ini jawapan dia. Ia fitnatun. Dia adalah ujian. Kamu kaya, kamu sihat, semuanya adalah fitnatun. Dia adalah ujian bagi kamu. Itu je dia punya jawapan dia. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dia adalah fitnah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi adalah ujian. Ujian untuk apa tuan-tuan? Ujian macam kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hada min fadli rabbi, hada liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah ujian. Ini adalah nikmat daripada Tuhanku untuk menguji aku, sama ada aku syukur atau aku kufur. Kufur pun kufur nikmat. Itu bukan kufur iman, kufur nikmat.
Jadi sebenarnya bila kita dapat nikmat apa-apa, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang tuan-tuan, jarang kita pergi ke majlis-majlis anugerah, ambil sijil keputusan belajar ni. Jarang sikit pengetua atau cikgu-cikgu suruh murid-murid dia cakap ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang kita dengar. Jarang. Kejayaan ini milik Allah, bukan atas usaha kita, bukan atas kepandaian kita, bukan atas itu. Dia akan cakap. Dan kita tengok itulah yang kita diajar. Dari dulu ni diajar macam itu. Ini adalah usaha-usaha kamu. Kamu bersungguh-sungguh beritu, inilah kamu dapat. Jadi inilah yang jangan kita nak menafikan. Tak ada. Kita ni orang Islam, kita ni orang baik, ni sekolah Islam, ni sekolah baik, ni pengetua dia Islam, pengetua dia baik, ini semua. Ini yang bila tengok orang punya perangai macam gitu, kita tengok Al-Quran, kita mendustakan Al-Quran. Kita kata tak betul, dia cakap tu betul. Al-Quran ni seolah-olah macam Al-Quran ni ditujukan untuk siapa ni? Insan ni. Tak tahu insan mana lah. Yang bagus dia akan ini ditujukan untuk orang kafir. Bila kita nak berubah? Saya anak saya sekolah Islam, tuan-tuan. Itulah setiap tahun dengar macam gitu, dicakap macam gitu. Ini semua usaha-usaha antum ni. Tuan nak ingat, itu yang dia diajarkan. Budak dapat 10A, awak cakap dengan dia, sebenarnya awak tak layak dapat 10A. Awak ni pemalas gini semua, tapi Allah bagi juga 10A. Agaknya dia nak marah tak? Dia dapat 10A, apa dia nak marah lagi? Dia dah gembira sangat. Nak kutuk dia ke? Begitu juga. Saya cakap dengan anak saya, dia ada di sini. Dia dapat berapa A pun cakap, sebenarnya dapat 1A je. Ini pemalas, ini kerja. Tak belajar, tak ini. Tapi Allah bagi. Dia senyum aja. Kita belasahkan dia. Dia apa? Dia dapat 6-7A. Apa dia kisahkan? Yang penting aku dah puas, aku dah dapat A. Kenapa nak angkat dia lagi? Itu yang kita diajar. Dan dalam majlis apa, tuan-tuan, atau di surau-surau pun cakap ini kena usaha. Dalam WhatsApp ada surau lah, tak tahu cakap surau apa. Saya pun ada dalam, ini semua usaha kita, mendirikan, buat ini semua. Bila dapat nikmat aja, semua usaha kita, semua ilmu kita. Kerana apa? Kerana macam mana Syekh boleh kaya macam ni? Ini semua ini semua strategi bisnes aku, gini semua. Bila bankrupt, bila itu apa? Ni dah takdir lah. Bila jatuh je bisnes saja, terus salahkan Allah. Apa nak buat dah takdir. Dah takdir aku jatuh ini. Bila kaya je, ni semua kepandaian aku, kena usaha aku, kena itu. Tak boleh tuan-tuan. Ilmu dengan usaha tak boleh disandarkan kepada diri kita. Khalas, itu je. Tuan-tuan suka ke tak suka, tak boleh. Jangan cakap ini usaha kita, ini ilmu kita. Tak boleh. Tak boleh sandarkan kepada diri kita. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat menang dalam peperangan Badar, apa Allah kata? Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukankah melimpah? Tapi Allah melimpah panah tu, bukan kau mendapat. Umar kata bukan kau yang membunuh, tetapi Allah yang bunuh. Dan Allah ajar mereka, kemenangan tu min indillah. Kemenangan ini hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada usaha kamu, bukan daripada taktik kamu, bukan daripada ini. Ini kita diajar, tapi kita bila balik nanti sama je, kita buat perangai yang sama je. Apa saja dalam majlis-majlis kita akan dengar, ini semua usaha kita, ini semua dengan macam-macam lah. Yang bagus dalam kita tafsir, dia cakap juga, dia cakap ini semua ilmu yang Allah beri kepada kita. Kenapa kita layak? Kita orang yang paling layak sekali. Jadi kalau Allah beri kepada kita, Allah redha dengan kita. Merasakan merasakan dunia ni. Bila Allah beri dunia kepada seseorang itu, merasakan Allah redha dengan dia. Allah redha. Betul tak? Kalau dia kaya ni, dia kaya kerana dia pandai berniaga. Jadi dia claim, dengar tuan-tuan, dia claim dia dapat ini kerana ilmu yang Allah berikan kepada dia.
Jadi dia kaya, ini menunjukkan Allah redha dengan dia. Allah redha, Allah bagi dia dunia. Adakah teori itu kita cakap sangkaan dia tu betul ke tidak? Allah kata, Allah kata, bal hiya fitnatun. Bahkan bahkan dia adalah ujian saja. Jadi awak kaya ni Allah uji awak. Kalau orang naik pangkat, kita cakap apa? Tahniah, awak akan diuji, diujian. Wah, mengamuklah dia. Yang atas, tahniah, ini ujian tau. Jaga-jaga, ini ujian. Kalau naik pangkat ni, ujian tau. Marah dia. Marahlah. Tahniah tapi ujian pun. Cakap ini adalah ujian. Memang ujian. Naik pangkat ke, naik apa ke, dah kaya ke apa, ini ujian. Marah lah. Cik, kereta baru kan? Ujian cik, jaga cik, ujian. Kereta baru semua ujian tau. Memang memang manusia marah. Manusia marah. Macam mana pun dia tak nak cakap. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini daripada Allah. Dia nak ada masuk. Jadi orang cakap, boleh tak Ustaz kita cakap Alhamdulillah. Wah, cakap Alhamdulillah, ini semua atas usaha aku. Nak masukkan juga. Nak masukkan juga, ini atas Alhamdulillah, ini atas usaha aku, penat lelah aku, ilmu aku. Sama je dengan ayat ni. Alhamdulillah tu lip aja, service saja, superficial aja. Dia cakap Alhamdulillah. Allahu Akbar. Qad qala alladhina min qablihim. Sebenarnya orang yang terdahulu daripada mereka pun cakap macam gitu juga. Sama je. Siapa dia? Inna ma'utitu ala ilmin min indi. Qarun yang cakap. Qarun dan pengikut-pengikut dia pun cakap macam gitu. Ataupun orang-orang kafir sebelum mereka pun cakap macam gitu. Allah cakap, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka segala yang mereka usahakan, tadi nak ini usaha kita, ini ilmu kita, tak dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan diazab. Dengan kata-kata macam gitu je, Allah bagi warning kepada kita. Dan besok kita dengar orang cakap macam gitu juga, orang Islam juga cakap macam gitu. Dia akan kena azab tak? Memang kena azab. Allah tak ada Allah nak gertak-gertak je dalam Quran ni. Awak cakap macam gitu lagi, awak kena azab lagi. Dan Allah juga tak bermanfaat. Usaha mereka, ilmu mereka itu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Fa asabahum, maka Allah timpakan kepada mereka sayyi'atu ma kasabu. Sayyi'atu, ditimpa keburukan pada perbuatan yang mereka lakukan itu. Allah, walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Dan orang-orang zalim di antara golongan mereka ini, iaitu golongan orang musyrik ni, akan ditimpa juga akibat buruk perbuatan buruk yang mereka lakukan. Dan mereka wama hum bimu'jizin, dan mereka tidak akan dapat menjelas dan melepaskan diri mereka. Sebab itu dalam khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dalam innal hamdalillah itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan diri kita. Kita mohon perlindungan, kita dah buat jahat. Kita dah buat jahat. Apa yang kita nak mohon perlindungan? Apa berlindung daripada? Apa yang kita nak mohon perlindungan? Ni orang ni dah buat jahat, kita dah buat jahat. Kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan diri kita. Apa yang kejahatan diri kita boleh buat kepada kita? Kita nak mohon perlindungan. Apa dia? Azab. Azab Allah. Azab itu dah jauh sikit. Kesan buruk. Dia punya kesan buruk daripada kejahatan. Setiap kejahatan yang kita buat ni, diri kita ada buat kejahatan, dia ada dia punya implikasi dia punya kesan buruk dia. Azab dia kan? Dia ada dia punya azab dia. Jadi kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kejahatan yang kita buat ni janganlah kita terkena kesan buruk dia. Jadi Allah kata mereka akan ditimpa akibat buruk perbuatan buruk yang mereka lakukan itu, dan mereka takkan dapat lepaskan diri. Kemudian jelas sekali yang orang cakap dia ni sihat, dia ni kaya kerana ilmu dia, kerana usaha dia,
Allah jawab senang aja. Awalam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha yabsutu rizqa liman yasha, bahawa Allah jugalah yang mengewakan, yang meluaskan rezeki siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan dia jugalah yang menyempitkan. Ini semua adalah Allah. Kita kaya ke, kita senang ke, semuanya min Allah, daripada Allah. Allah yang meluaskan rezeki kita, Allah yang sempitkan rezeki kita, itu saja. Ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya kalau kita melihat orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni sihat, orang ni sakit, ini semua Allah kata pada demikian itu adalah mengandungi ayat, tanda-tanda dia kaum yu'minun, bagi kaum yang beriman, bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman ni dia lihat, kaya lah sedih ni, jadi dia akan jahat macam gini pun kaya juga. Apa dia dapat? Tanda apa? Pemurahnya Allah SWT. Orang ni tak pergi sembahyang, tak pergi ini, tak pergi macam ni, buat macam gini, kaya juga, diberi kuasa juga, dapat jabatan juga, dapat ini. Kita cakap ini subhanallah, Allah ni pemurahnya Allah SWT. Orang jenis. Jadi apa hikmah dia? Apa hikmah orang jahat ni diberi kekayaan, diberi kemewahan, diberi kesihatan? Ada hikmah dia. Itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala biarkan dia kaya-kaya. Jadi bila melihat itu, kita nampak planning Allah Subhanahu wa taala atas orang ni. Kenapa sini ni pergi masjid begini, tapi makin miskin, makin ini lagi, makin banyak sakit lagi, macam-macam. Apa nak jawab apa? Itulah ayat lah, tanda untuk kita berfikir lah. Kalau tak fikir memang tak keluar lah. Kena fikirlah. Kenapa dia makin taat ni makin apa ni, miskin pula, makin susah lagi. Makin tapi tak meminta lah, susah meminta, tapi dalam kesusahan. Makin dia taat kepada Allah, makin susah. Jadi ini semua untuk kaum yang memikirkan dia. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. So insya-Allah taala minggu depan satu ayat yang paling memberi harapan kepada kita lah, hamba-hamba Allah yang banyak melakukan perbuatan maksiat. Jadi siapa yang banyak melakukan perbuatan maksiat ni kena hafal ayat ni. Terutamanya yang cakap ni, kena betul-betul kena hafal ayat ni. Ayat adalah ayat yang special bagi diri saya lah. Tak tahulah tonton, tapi bagi diri saya ni ayat bagi pendosa ni adalah suatu ayat yang istimewa sekali. Daripada apa? Minallah, daripada Allah. Allah nak bercakap dengan orang yang berlaku maksiat. Macam mana Allah nak bercakap dengan mereka? Macam mana je? Minggu depan insya-Allah. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.